Pada malam ini insya-Allah kita nak masuk kepada satu lagi poin penting. Bagaimana untuk membuka dada kita, melapangkan hidup kita, mententeramkan jiwa kita, memberikan kesukaan di sebalik kesedihan. Maka antaranya adalah pada malam ini, kata Datuk Ain Abdullah Al-Qarni, lapangkan dada anda dengan beruzlah. Beruzlah, tuan-tuan. Kata pengarang, mengasingkan diri yang diajarkan syariat dan juga sunnah Rasul adalah pengasingan dengan menjauhkan diri dari kejahatan dan pelakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin wa razaqna minat thayyibat. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha wa ilahil masir. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama sekali kita puji Allah Subhanahu Wa Taala dengan lafaz pujian alhamdulillah, sama ada melalui pujian zikir, sama ada melalui pujian doa bangun tidur alhamdulillah, sama ada pujian lepas kita makan alhamdulillah, pujian ketika kita bersin kita sebut alhamdulillah. Bukan sekadar semuanya disebut dengan perkataan, tetapi semuanya perlu dibuktikan. Syukur kita pada Allah, pujian kita pada Allah perlu dibuktikan. Kita cakap dengan manusia, seorang manusia tu, kita cakap dengan dia awak baik, tapi belakang-belakang kita kutuk dia, belakang-belakang kita buat benda yang dia tak suka, buat perkara yang menyakitkan hati dia. Maka kita tidak ada bukti yang kita konon-konon kita kata orang tu baik. Kita konon-konon bercakap terima kasih dengan Allah, tetapi kita tidak ada bukti yang menunjukkan kita benar-benar terima kasih pada Allah. Maka secara mudah bukti paling asas
Sebagai tanda terima kasih kita dengan Allah ialah kita membalas kebaikan dan nikmat yang Allah beri. Kita balas. Bukan kita perlu bagi balik nikmat kepada Allah. Allah tidak perlukan nikmat itu. Tapi kita perlu balas dengan cara buat apa yang disuruh dan tinggal apa yang dilarang. Perkara paling asas. Sebagaimana kita telah diperlakukan kebaikan oleh seseorang, sebagai tanda appreciation, penghargaan, terima kasih kita kepada seseorang itu yang telah buat baik kepada kita. Kita sesekali tidak akan bunuh dia. Kita tidak sesekali akan mengutuk dia disebabkan kebaikan dia. Kita sesekali tidak akan buat benda yang akan menyakitkan dia. Sebab apa? Dia telah buat macam-macam untuk kita. Maka kita jadi orang yang tidak mengenang jasa. Apatah lagi dengan Allah, kita menjadi orang yang bukan sekadar tidak mengenang jasa, malah kita menjadi derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terima kasih, puji syukur itu bukan sekadar menerusi suratul Fatihah, bukan sekadar menerusi zikir Alhamdulillah lepas mayang ada zikir 33 kali Alhamdulillah. Ianya mesti dibuktikan sama ada melalui perkataan, perbuatan, lintasan hati dan sebagainya. Dan cara paling mudah untuk nak tunjuk kita ni bersyukur tak bersyukur, dan nak tahu kita bersyukur tak bersyukur, saya sentiasa ingatkan dengan 3 prinsip asas bersyukur ini. Selalu saya sebut dalam kuliah-kuliah yang mungkin sebelum ni kita pun dah lama tak berkuliah sama-sama tuan-tuan. Saya ulang untuk malam ni. Nak tahu adakah aku bersyukur atau tidak? Kata Imam Al-Ghazali, pertama, aku sentiasa nampak apa yang aku miliki sekarang. Aku kena tahu apa yang aku ada sekarang. Jangan sibuk fikirkan apa yang kita tidak ada, ataupun sibuk fikir dan nampak benda yang dimiliki oleh orang lain. Orang yang mahu bersyukur, dia kena sentiasa nampak apa yang dia ada. Apa sahaja. Pasangan, anak, keluarga, harta, kedudukan, kereta, rumah, kerjaya. Apa yang dia ada sekarang. Bukan apa yang dia belum ada, bukan apa yang orang lain ada yang lebih baik daripada dia. Dalam konteks syukur, kita ketinggalkan yang itu. Dalam konteks syukur, dalam konteks lain mungkin kita perlukan untuk lihat orang lain. Tapi dalam konteks bersyukur, tengok apa yang kita ada. Dan kadang-kadang banyak yang kita ada itu masih belum dimiliki oleh orang lain pun sebenarnya. Maka akan timbul rasa syukur. Yang kedua, setelah kita nampak apa yang kita ada, kata Imam Al-Ghazali, kita mesti merasakan, kita mesti merasai apa yang kita ada itu ada nilai, ada kebaikan dan manfaat. Tidak guna kalau kita nampak kita ada isteri tapi isteri menyusahkan. Tidak guna kita nampak, oh saya ada anak tapi anak saya tidak pandai macam orang lain. Kita nampak kereta kita tapi pada kita, oh kereta kita itu tak bagus. Tidak guna kalau kita nampak tapi kita rasa semuanya tidak ada value, tidak ada nilai. Jadi bagi orang yang bersyukur, dia akan nampak apa sahaja yang dia miliki sekarang, walaupun penuh dengan kekurangan, tetapi di sebalik kekurangan itu pasti akan ada kelebihan. Dan kelebihan itulah yang dipanggil value, nilai. Seburuk-buruk atau selemah-lemah anak sekalipun mesti akan ada kebaikan pada dia, dan cari dan pandanglah kebaikan itu, menjadikan kita bersyukur dengan anak. Kita ada kerjaya, walaupun gaji kita mungkin 3-4 ribu berbanding orang lain 40 ribu, tapi 3-4 ribu itu tetap memiliki kebaikan pada kita. Boleh kita settle macam-macam komitmen dalam hidup kita bulanan. Value kena tengok. Dan yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, untuk menjadikan kita orang yang bersyukur, iaitu kita kena sentiasa mengenali dan mengetahui siapakah yang memberi apa yang kita miliki tersebut. Okay? Kalau kita ada kedudukan, kita ada harta, kita menjadi seorang yang somebody pada hari ini, dikenali mungkin. Ingat, mungkin satu masa dulu ketika kita nobody, tak ada siapa kenal kita, kita tiada apa-apa, kita perlu untuk survive di kota metropolitan. Siapa kawan kita yang tolong perkenalkan? Siapa kawan kita yang tolong bagi pinjam duit? Siapa pasangan kita yang sama-sama dulu tidur atas toto, atas tilam zaman tidak ada rumah yang betul-betul? Siapa yang dulu ketika aku susah dialah yang tolong? Segala apa yang kita ada hari ini, tengok balik. Siapa yang beri apa yang aku ada? Siapa manusia-manusia itu? Dan semua manusia ini adalah orang-orang yang semuanya berpunca daripada Allah. Melalui manusia-manusia inilah maka berterima kasih dengan manusia dan bersyukur kepada Allah. Muslimin yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, pada malam ini insya-Allah setelah
lama kita menangguhkan pengajian kita dalam kitab La Tahzan, don't be sad, jangan bersedih. Saya rasa tuan-tuan pun dah lupa dah kitab apa kita ulang kaji hari Ahad. Ini kitabnya Don't Be Sad, Dr. Ain Abdullah Al-Qarni. Dia meletakkan pelbagai perbincangan tajuk-tajuk tentang bagaimana untuk kita keluar daripada kesempitan, kemelut, kesulitan, kesedihan, kepayahan. Ada banyak terma-terma dan tips yang diceritakan dalam kitab ini. Pada malam ini insya-Allah kita nak masuk kepada satu lagi poin penting. Bagaimana untuk membuka dada kita, melapangkan hidup kita, mententeramkan jiwa kita, memberikan kesukaan di sebalik kesedihan. Maka antaranya adalah pada malam ini, kata Dr. Ain Abdullah Al-Qarni, lapangkan dada anda dengan beruzlah. Beruzlah, tuan-tuan. Kata pengarang, mengasingkan diri yang diajarkan syariat dan juga sunnah Rasul adalah pengasingan dengan menjauhkan diri dari kejahatan dan pelakunya. Orang-orang yang banyak waktu kosongnya, menjauhkan diri dari orang-orang yang lalai, menjauhkan diri dari orang-orang yang senang membuat huru-hara. Maka dengan sebab menjauhkan diri dan mengasingkan diri, disengagement ini, dengan begitu jiwa anda akan terkawal, hati menjadi tenang dan sejuk, fikiran selalu jernih, dan anda akan merasa bahagia di dalam taman-taman ilmu pengetahuan anda sendiri. Sesedari, tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok pandangan ulama dulu sebelum kita bincang perbincangan uzlah ini. Apakah terminologi ataupun barangkali pengertian yang disebut oleh para ulama dan apakah hukum-hukumnya yang berkaitan dengan uzlah? Pertama sekali, definisi dalam Mu'jam Al-Arabi, uzlah bermaksud menjauhi atau mengasingkan diri dari orang lain. Orang putih kata disengagement. Uzlah bukannya bererti menjauhkan diri dari manusia pada waktu-waktu kebaikan. Contoh solat jemaah, tak nak datang sebab saya nak beruzlah, bukan. Ataupun majlis ilmu, kenduri kendara, bukan itu maksudnya. Uzlah maksudnya adalah menjauhkan diri dari kejahatan, kemaksiatan, fitnah, malah mengasingkan diri atau menjauhkan diri daripada perbuatan-perbuatan mubah, perbuatan-perbuatan yang harus, yang tidak mendatangkan manfaat. Uzlah juga ditarifkan dengan mengasingkan diri dalam tempoh yang tertentu, mungkin sehari, mungkin seminggu dan seumpamanya. Dan pengasingan itu bermaksud pengasingan untuk tafakkur, pengasingan untuk berfikir, memisahkan diri daripada kecelaruan keduniaan dan juga manusia-manusia. Maka menjadikan manusia itu, orang yang mengasingkan diri itu, boleh memikirkan tentang keadaan dirinya, lantas akan memikirkan tentang tindakan seterusnya. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, satu perumpamaan yang biasa disebut oleh orang cerdik pandai, terutamanya ahli-ahli tasawuf, uzlah fungsinya adalah untuk membersihkan dalaman, membersihkan hati. Dan hati ini biasanya akan dipengaruhi dengan dua cara yang paling asas, iaitu pertama, menerusi pendengaran. Apa yang didengar itu akan mempengaruhi hati. Dan yang kedua, hati itu akan dipengaruhi melalui pemandangan, apa yang dia pandang dan apa yang dia dengar. Dua perkara ini adalah elemen luar yang akan mempengaruhi dalaman. Justru uzlah adalah satu cara untuk menutup pandangan dan pendengaran ini, supaya dengan itu hati itu akan berfikir tanpa memandang dan mendengar unsur-unsur luaran. Dia hanya memandang dan mendengar unsur dalaman yang dikeluarkan oleh hati itu sendiri. Disebut perumpamaan sebagai contoh orang yang menyapu rumahnya. Dia sedang menyapu dalam rumah dalam keadaan dibuka jendela dan pintu seluas-luasnya. Dalam keadaan dia menyapu, maka debu dan kotoran luar masih masuk ke dalam.
Maka apa yang dibuat untuk membersihkan dalam itu adalah dia perlu menutup pintu-pintu yang memasukkan kotoran dan habuk-habuk ke dalam rumah. Dia perlu tutup pintu, apa saja ruang-ruang kipas dan sebagainya yang menyebabkan berserak lagi habuk-habuk, semua punca ini perlu ditutup. Kipas kita umpamakan seperti mungkin pendengaran, pintu kita umpamakan seperti pemandangan apa yang kita pandang. Justru tutup kipas, tutup pintu akan memudahkan kita untuk membersihkan kotoran, habuk dan sebagainya yang ada dalam kita. Maka muslimin rahmati Allah, istilah uzlah itu disebut dalam bahasa Arab dengan ismu nakirah, iaitu satu kata nama nakirah. Bila sebut nakirah ni dia tidak ada alif lam, al-uzlah tak. Jadi bila selalu disebut sebagai uzlah dengan isim nakirah, bermaksud benda ni dia berlaku jarang-jarang. Jadi secara praktikalnya uzlah bukan perlu buat hari-hari. Dia perlu kadang-kadang kena uzlah, kadang-kadang perlu uzlah. Dia perlu mengasingkan dirinya daripada segala kesibukan yang ada. Dan contoh paling mudah uzlah yang kita pernah lihat dalam sejarah tamadun manusia, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beruzlah ataupun melakukan pengasingan dirinya dalam riwayat 3 tahun yang terakhir sebelum Nabi SAW dibangkit atau dilantik atau diutus menjadi Rasul ketika usia 40 tahun. 3 tahun yang terakhir itu diceritakan dalam pelbagai riwayat sirah-sirah sejarah baginda Rasulullah. Baginda Nabi SAW selalu bertahannus atau berkhulwah ataupun disebut sebagai beruzlah, mengasingkan diri atau menyendiri, dipanggil khulwah ataupun hari ini orang panggil khalwat. Khulwah ataupun berkhalwat itu secara bersendirian, bukan berduaan. Kalau kita khalwat hari ini berduaan, bersendirian itu seorang-seorang. Dan Nabi SAW diceritakan selama 3 tahun yang terakhir sebelum diutus menjadi Rasul, Nabi berulang alik ke Jabal Nur, ke sebuah bukit dipanggil Bukit Cahaya, yang di situ ada sebuah lubang ataupun nampaknya seperti gua, dan dikatakan bahawa itulah Gua Hira, tempat Nabi menyendiri, memikirkan tentang dirinya dan apa tindakan yang dia perlu buat untuk menghadapi keadaan semasa dia. Beruzlah. Tuan-tuan muslimin rahmati Allah, barangkali kita mungkin tidak perlu masuk ke dalam gua Batu Cave, apatah lagi tempat itu bukan tempat kita. Kita barangkali mungkin tidak perlu masuk ke dalam Al-Kahfi sebagaimana yang diceritakan oleh pemuda-pemuda Al-Kahfi yang melarikan dan mengasingkan diri mereka untuk menjaga akidah Islam mereka. Kita mungkin tidak sampai ke tahap itu untuk mengasingkan diri. Tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan, kita ada di ruang rumah kita, dalam rumah kita, mungkin ada satu sudut atau mungkin ada satu bilik atau compound yang kita sediakan, yang mana ruang itu adalah ruang yang sunyi, yang bukan tandas dan store, tapi dia adalah ruang untuk kita bertahanus dan khulwah. Dalam tradisi para nabi dan juga aulia-aulia, para wali, dicontohkan kepada kita mereka itu memiliki bilik yang tersendiri untuk beribadat ataupun disebut juga sebagai mihrab, bagaimana ada tempat imam ni. Satu ruang yang sebenarnya memberikan ruang privasi, yang dengan gema yang ada pada ruang kosong itu, apabila seorang itu bercakap dengan diri dan hatinya, kadang-kadang percakapan itu akan didengari oleh telinganya, kerana dia akan membebaskan diri daripada sebarang unsur-unsur pencemaran bunyi yang ada. Maka kalau dia duduk dalam bilik khas, bilik ibadat, yang mungkin bilik tu tak banyak barang, bilik tu kosong, atau ada 2-3 benda, mungkin bidai, ada Quran, ada sejadah, begitu je, bilik yang kedap macam tu, maka kadang-kadang bila dia bercakap sikit pun, gema akustik itu akan memberikan suara hatinya untuk didengari oleh telinganya. Kadang-kadang bila seseorang menyendiri di mihrab sebagai contoh, fungsi mihrab itu adalah untuk menyampaikan suara, di samping mengasingkan diri daripada kotoran ataupun pencemaran bunyi yang ada dekat kawasan ni. Itu fungsi mihrab. Sebagaimana Sayyidatina Maryam, ibu ataupun bonda kepada Nabi Isa alaihissalam, yang juga memiliki mihrabnya yang tersendiri di bawah Masjidil Aqsa yang ada sekarang ini, ataupun disebut sebagai Masjidil Aqsa Al-Qadim, Masjid Aqsa yang lama. Maka beliau juga memiliki mihrab yang tersendiri,
yang ketika Nabi Zakaria setiap kali datang tengok Maryam duk bertafakur, berzikir dekat dalam Masjidil Aqsa, ketika itu setiap kali Nabi Zakaria datang, dia tengok ada hidangan dekat situ. Nak bagi tahu kepada kita, ini contoh-contoh yang dibawa dalam sejarah manusia yang agung ini, yang mana cerita mereka diceritakan dalam Al-Quran, Ashabul Kahfi, Rasulullah, Sayyidatina Maryam dan sebagainya. Mereka ini memiliki kaedah atau waktu uzlah mereka yang tersendiri. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita barangkali mungkin kalau sekurang-kurangnya kalau ada bilik khas, ruang khas di rumah, yang ruang itu bukan untuk tempat anak main, bukan tempat untuk belajar, bukan tempat kerja sebagainya, tapi tempat khas ibadat. Kalau Rasulullah SAW dalam lakaran ataupun dalam replika rumah Rasulullah, kalau tuan boleh bayang rumah Rasulullah, kalau kita masuk je pintunya yang kecil, yang rendah tu, mana cukup-cukup kepala je kalau masuk pintu rumah Nabi tu, dia akan ada satu ruang, betul-betul masuk pintu utama akan ada satu ruang kosong, macam lounge lah barangkali. Di sebelah kanan, masuk saja sebelah kanan akan ada 3 bilik. Yang pertama, bilik Sayyidatina Fatimah, iaitu anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidatina Khadijah. Bilik hujung itu adalah master bedroom, iaitu Nabi dan juga Sayyidatina Khadijah. Dan bilik yang ketiga sebelah kiri adalah bilik uzlah ataupun bilik tahannus atau bilik ibadat Rasulullah. Itu di sebelah kanan lounge. Dan di sebelah kiri ruang utama itu ada tempat bagaimana Nabi menerima tetamu-tetamu. Dipanggil Babul Wufud. Kalau tetamu-tetamu atau siapa-siapa nak datang jumpa Nabi, maka ada satu ruang khas di sebelah kiri, itulah tempat untuk jumpa tetamu. Dan di hujung bilik daripada kawasan tetamu itu barulah dapur Rasulullah yang sangat basic. Mana barang dapur akan senang untuk sampai kepada tetamu. Jadi muslimin yang dirahmati Allah, dalam struktur compound rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang ada dalam replika rumah baginda yang disebut dalam sirah-sirah, ada satu bilik khas yang dipanggil sebagai bilik tahannus atau bilik ibadat. Muslimin yang dirahmati Allah, konteks kita hari ini secara teknikal dan praktikalnya adalah kita perlu ada elemen uzlah. Kerana apa? Kerana daripada situlah disebut juga dalam psikologi barat, disebut sebagai me time. Me time, bukan waktu makan mi, iaitu waktu sendiri, waktu bersendirian. Seorang suami barangkali ada banyak tugasan luaran, ada banyak lagi tanggungjawab di rumah dengan anak, dengan isteri mungkin, atau yang duduk dengan mak, mungkin ada nak jaga mak lagi di rumah. Tapi ada ketikanya seorang suami, seorang lelaki itu perlu ada waktu dia untuk bersendirian. Sebagaimana seorang isteri yang kadang-kadang perlu melayani suami, macam-macam bekerja dia kena buat. Ada ketikanya suami juga kena release dia untuk dia me time, untuk dia nak, untuk diri dia sendiri. Tapi hari ini me time itu kadang-kadang diartikan dengan dia sendiri-sendiri dengan kawan-kawan. Mana lelaki me time dengan kawan-kawan dia, perempuan me time dengan kawan-kawan dia. Tapi me time yang sebenar dia panggil uzlah, iaitu bersendirian. Nak cari diri sebenar bukan dengan berkawan. Nak cari diri sebenar iaitu dengan bertafakur, dengan cara bersendirian. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, perbahasan ulama berkaitan dengan uzlah, Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa satu-satunya jalan menuju Allah adalah ibadah. Dan dalam melaksanakan ibadat, manusia akan berhadapan dengan pelbagai penghalang. Justru Imam Ghazali mencadangkan bagi menghapuskan penghalang ibadat ini, antaranya dengan beruzlah. Kerana beruzlah adalah menjauhkan diri daripada manusia yang tidak saleh. Manusia jenis ini yang sentiasa mengganggu dan menghalang ibadah malah menjatuhkan manusia ke dalam kejahatan dan kebinasaan. Kadang-kadang kita dihalang dengan pelbagai halangan. Biasanya manusia lah. Kerana kalau cerita pasal Facebook adalah manusia. Cerita pasal social media adalah manusia. Cerita pasal berita-berita datang daripada manusia. Cerita pasal kerja ada manusia. Cerita pasal bercuti ada manusia. Cerita pasal bersukan ada manusia.
Maka uzlah akan menjauhkan kita daripada manusia pada seketika waktu untuk memfokuskan kita pada ibadat, yang manusia-manusia ini merupakan salah satu penghalang sebagaimana disebut oleh Imam Al-Ghazali. Dan cara menghilangkan penghalang itu adalah dengan cara mengasingkan diri daripada manusia-manusia ini, kecuali manusia-manusia yang membawa mereka kepada ibadah tersebut. Mana dia tinggalkan manusia yang menghalang dia, yang jenis kalau dia kumpul dengan orang tu menyebabkan dia lambat semayang. Dia sibuk meeting dengan kaki-kaki bisnes ni, okey, bagus untuk bisnes dia, tapi menjauhkan dia daripada ibadat. Maka dia asingkan daripada orang bisnes tu, dia cari orang ibadat. Ibnu Athaillah As-Sakandari menyifatkan uzlah yang disertai dengan kegiatan tafakkur, bukan sekadar zikir tetapi fikir. Ianya adalah amalan yang sangat penting bagi hati manusia. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, dia kata uzlah yang dimaksudkan ialah dengan menumpukan sepenuh hati atau jiwa raga bersendirian bersama Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia bertujuan untuk mendapatkan tumpuan dalam berfikir sehingga mampu beroleh ilmu dan menguatkan hati. Tafakkur yang dimaksudkan ialah seseorang itu berfikir tentang kebenaran Tuhan dan keimanan dengan kehadiran hati sepanjang proses tersebut. Selalu kita diingatkan menerusi ayat ulul albab, ayat 190 dan 191 surah Ali Imran. Dua ayat ini sangat penting untuk cerita pasal tazakkur dan tafakkur. Kadang ada orang yang berzikir tetapi hatinya tidak fikir. Zikirnya sebutannya lain tapi fikirannya lain. Adapun manusia yang mendapat title ulul albab, iaitu generasi yang berfikir, iaitu fikir mereka membawa kepada zikir. Allah menyatakan dalam ayat 190 dan 191 surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, semua ini merupakan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi orang-orang yang menggunakan akal fikirannya. Siapakah orang itu? Iaitu orang yang sentiasa mengingati Allah dengan cara berzikir, sama ada ketika berdiri, duduk atau berbaring. Dan orang ini akan sentiasa memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Lantas dia berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, bebaskan kami daripada azab api neraka. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, fikir dan zikir. Uzlah fungsinya adalah bukan mengasingkan diri isak gam duduk dalam bilik. Uzlah bukan masuk mengasingkan diri dan menguncikan diri kerana depression, kerana tekanan, tension dan sebagainya, menjadikan dia anxiety, dia akan membawa pada depression, kemurungan sehingga mengasingkan dirinya. Itu juga mengasingkan. Tapi uzlah yang membawa kepada maksiat, menyebabkan dengan mengasingkan diri itu dia tidak makan, dia memikirkan perkara yang negatif sahaja, dahlah sedih, ditambah sedih dengan jauhkan diri daripada manusia, maka akhirnya syaitan akan datang menghasut dia, akhirnya ada yang bunuh diri dan sebagainya, malah tidak beribadat pun. Maka uzlah itu adalah uzlah yang membawa kepada maksiat. Begitu juga disebut oleh ulama-ulama sufi, ada orang-orang yang beruzlah dengan harapan supaya dia dikenali dan diangkat oleh manusia lain. Dia mengasihkan diri daripada orang sehingga orang datang untuk menziarahi dia, menyebabkan dia rasa seronok, dan dia sesekali tidak akan menziarahi orang lain. Dia nak orang datang kepada dia. Dia beruzlah mengasihkan diri untuk mendapat kedudukan tertentu, sebagai contoh yang disebut sebagai ruhban, iaitu sifat rahib yang kadang-kadang duduk bertapa dan sebagainya, sehingga akhirnya orang pergi kepada dia.
Itu juga barangkali uzlah, tapi dengan niat yang salah. Tapi uzlah yang sebenar mengasingkan diri daripada manusia, bukan untuk supaya manusia dekat kepada dia, tapi tujuan uzlah adalah dia mengasingkan diri daripada manusia supaya dia mendekatkan diri kepada Allah. Ada dua jenis. Ada orang mengasingkan diri beruzlah supaya manusia mendekatkan diri kepada dia, akhirnya menyanjung, mengangkat dia menjadi orang yang hebat, wali, macam-macam rahib, pendeta dan sebagainya. Uzlah juga. Tapi uzlah yang disebutkan dalam syariat kita adalah kita mengasingkan diri daripada manusia bukan supaya manusia sampai kepada kita, tapi kita mengasingkan diri daripada manusia supaya boleh menyampai dan mendekatkan kita kepada Allah. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kata Ibnu Majah pernah bagi tahu dalam pemikirannya, dia mencadangkan pendekatan yang sedikit berbeza tentang uzlah. Ibnu Majah dalam pemikirannya telah mencadangkan pendekatan yang sedikit berbeza, iaitu bersendiri sama ada secara seorangan ataupun melibatkan beberapa orang tanpa berhubung dengan orang lain kerana dikuatiri terpengaruh dengan unsur yang tidak baik daripada masyarakat sekeliling. Ini bermakna Ibnu Majah menyarankan pengasingan dalam khalayak. Dalam arti kata yang lain, al-mutawahhid atau manusia yang menyendiri, yang berseorangan itu tetap berada dalam khalayak masyarakat dengan keadaan tidak bercampur gaul dengan masyarakat yang rosak. Sebaliknya, mereka memilih untuk hidup bersendirian di tengah masyarakat atau hanya bergaul dengan kelompok yang juga memilih untuk bersendirian sahaja. Sebagai contoh, Allah memberikan kita Ramadan, dan antara ibadat yang utama dalam Ramadan khusus pada 10 yang terakhir iaitu i'tikaf. Mengasingkan diri daripada dunia luar dan hanya duduk bersama orang-orang yang ingin mengasingkan diri. Al-akifin, duduk bersama orang-orang yang beriktikaf. Dan ini juga disebut oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan juga Ismail ketika mereka setelah diperintahkan mendirikan semula Kaabah. Allah suruh mereka menyucikan sekeliling Kaabah. Tujuannya apa? Untuk orang yang rokok, sujud, tawaf dan juga orang yang beriktikaf. Ini bukti, ini cara uzlah, orang-orang yang mengasingkan diri untuk mendekatkan kepada Allah, dan mereka hanya duduk, bukan seorang-seorang, tapi mereka duduk juga bersama orang-orang yang ingin bersendirian dengan cara meletakkan diri mereka dengan Allah. Walaupun kelompoknya nampak ramai, tapi sebenarnya semua sedang bersendirian. Dia asingkan diri daripada dunia luar. Sebagaimana tuan-tuan datang ke masjid, tuan asingkan diri daripada dunia luar, tuan beruzlah dalam sebuah tempat uzlah yang namanya masjid, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan bersama-sama dengan orang lain yang juga ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan semestinya uzlah itu dengan duduk seorang-seorang saja dalam gua. Orang lain nak kena cari gua lain atau cari tempat yang lain, masing-masing seorang-seorang saja. Bukan itu semestinya. Muslimin yang dirahmati Allah, uzlah ini ada beberapa bentuk, dan disebutkan ada dua bentuk yang paling asas, iaitu zahir dan batin. Uzlah yang berbentuk zahir ialah seseorang manusia mengasingkan diri dan menahan badannya agar tidak menyakiti orang lain dengan akhlak yang buruk, supaya mata hati nuraninya terbuka dengan cahaya hidayah daripada Allah. Sementara uzlah yang berbentuk batin adalah batinnya bukan sekadar boleh menahan diri daripada menyakiti orang lain, malah mampu menahan segala godaan nafsu syaitan, seperti sukakan nafsu, hiburan, berfoya-foya, membazir dengan makanan, apatah lagi penyakit hati yang lain, riak, sum'ah, takabur dan sebagainya. Bukan sekadar uzlah zahir menjauhkan diri daripada manusia yang menyebabkan dia tersakiti orang lain atau orang lain menyakiti diri dia, maka dia bukan sekadar uzlah zahir, tapi uzlah secara batin, mengasingkan diri daripada segala godaan nafsu, maksiat dan sebagainya. Muslimin yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan, maka dengan segala kepayahan yang kita ada pada hari ini, kesusahan, kesedihan yang ada, kata Dr. Ain Abdullah Al-Qarni, lapangkan dada anda dengan beruzlah. Mengasingkan diri, beruzlah dari semua hal yang melalaikan manusia dari kebaikan dan ketaatan merupakan ubat yang sudah diuji dan dibuktikan kemujarabannya oleh para ahli pengubatan hati. Banyak cara untuk menjauhkan diri dari kejahatan dan permainan yang sia-sia.
Antaranya mengisi waktu dengan menyuntikkan wawasan baru ke dalam akal fikiran, menjalankan semua hal yang sesuai dengan kaedah takwa, takut kepada Allah, menghadirkan majlis-majlis taubat dan zikir. Sekalipun duduk dalam kelompok yang besar, maka ia juga dikira sebagai uzlah, sama seperti solat jamaah, majlis menuntut ilmu dan sebagainya. Maka daripada itu seseorang akan boleh mengetahui dan menghindari majlis-majlis yang tidak jelas tujuannya dan tidak bermanfaat baginya. Maka itulah uzlah yang dapat melapangkan dada dan menenangkan fikiran. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, di antara kelebihan seseorang yang beruzlah disebut dalam pelbagai pandangan hikmah tasyri'iyah, hikmah-hikmah pensyariatan sesuatu amalan. Di antara kelebihan uzlah adalah menjadikan seseorang itu kerana tafakur dan tazakkur, ingatannya kepada Allah dan berfikir dengan fikiran-fikiran yang bawa kepada Allah, maka dirinya akan disibukkan dengan ibadah. Sebagai contoh, dia bergaduh, pasangan suami isteri, dia bergaduh, maka jadi tension, isteri pun tension, dia pun tension, masing-masing nak tegakkan kebenaran. Jadi apa yang perlu buat? Uzlah, dua-dua uzlah. Seorang asing diri, kalau duduk gaduh. Asing diri dengan cara tafakur. Bukan uzlah dengan cara duduk asing diri buka Facebook, tak kena tulis masalah tu dekat Facebook. Itu masih tidak mengasingkan diri. Itu masih mendedahkan diri, malah mendedahkan keaiban suami isteri. Itu pengasingan yang biasa dilakukan. Tapi pengasingan yang sebenar adalah mengasingkan diri untuk tafakur dan tazakur kepada Allah. Isteri dia asing diri, maka dia fikir balik, apa yang aku cakap tadi. Suami asing diri, maka dia fikir balik. Dengan barangkali dengan dia fikir itu menjadikan dia rasa sayu dan hiba dan sebab, maka menjadikan dia beribadah kepada Allah. Mungkin dia solat 2 rakaat, dia ambil wuduk dan dia solat 2 rakaat. Ketika itu mungkin barangkali tengah solat baca suratul Fatihah. Ketika dia baca suratul Ikhlas, dia teringat, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah lah tempat aku memohon dan meminta. Ketika dia tengah bergaduh, tengah salah faham dan sebagainya, maka dia mengasingkan dirinya, dia nampak hanya Allah yang boleh selamatkan dia, bukan kawan-kawan. Maka dengan 2 rakaat solat itu, maka selesai masalah dia. Sebagaimana orang yang mungkin sedang dimarahi oleh tuan majikannya sebagai contoh. Kalau dia menulis kemarahan itu di sosial media, maka tidak menjadikan dia boleh menyelesaikan masalah, malah mendatangkan mudarat. Maka apa yang dibuat bagi barangkali orang yang tersilap langkah, yang tersalah, yang dimarahi dan sebagainya, maka dia beruzlah, dia asingkan diri sekejap. Mungkin dia perlu menyendiri, cari masa yang sesuai untuk dia berfikir balik, apa kesilapan aku sehingga aku dimarah tu. Bila akhirnya fikir dengan cara zikir, bukan fikir dengan cara nafsu, maka menjadikan dia fikir-fikir, betul lah aku yang salah, aku yang jadi sebab aku kena marah, aku yang tak buat benda ni, aku yang buat benda ni salah, aku yang dah diberikan tempoh tapi aku bertangguh. Maka dengan uzlah itu akan melapangkan dadanya, bukan menambahkan lagi kesempitan. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, barangkali itulah perbincangan kita dalam kaitan bagaimana untuk menghilangkan kesedihan dan kesulitan dalam hidup kita. Dengan apa saja yang berlaku dalam hidup kita, maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dengan sibukkan diri dalam ibadat itu akan salah satu kelebihan bagi orang yang beruzlah. Yang kedua, dapat menjauhkan diri daripada maksiat-maksiat yang biasa dilakukan kalau dia bergaul dengan orang lain. Yang ketiga, dia selamat daripada kemudaratan, sama ada dia memberi mudarat atau orang lain memberi mudarat kepada dia. Dan pelbagai lagi kelebihan dengan sebab uzlah. Ketenteraman, kebahagiaan, ketenangan, semua itu akan dapat dengan cara uzlah. Muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah membuka jalan kepada kita, memberi ruang kepada kita untuk beruzlah. Tak perlu cari gua-gua dan masuk ke dalam hutan dan duduk di pondok-pondok lama. Tidaklah sampai ke tahap itu. Memadai dengan ada satu ruang-ruang kosong di rumah kita, atau memadai dengan satu sudut dalam masjid kita untuk kita berfikir dan berzikir pada Allah. Itulah uzlah kita. Sekali-sekala tinggalkan sosial media sekejap. Rajab, Syaban, Ramadan adalah waktu sebenarnya untuk kita mengasingkan diri daripada dunia. Ada orang yang sanggup ambil cuti kerana apa? Nak fokus ibadat dan nak mendekatkan dirinya kepada Allah, kerana dia tahu dah 11 bulan dia sangat sibuk dengan dunia, maka dia nak kosongkan dirinya daripada dunia, dia nak sibukkan
dengan akhirat. Itu juga barangkali uzlah menerusi bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Itu saja tuan-tuan untuk malam ni. Semoga ada manfaat insya-Allah. Allah permudahkan segala urusan kita. Seandainya di kalangan kita ada yang sedang bermasalah, harapnya Allah hilangkan masalah. Seandainya kita pada malam ini mungkin ada sakit atau keluarga kita sakit, harapnya Allah sembuhkan. Seandainya kita ketika ini sedang diuji dengan kesulitan, kepayahan, bebanan hutang dan sebagainya, harapnya Allah langsaikan hutang-hutang. Seandainya kita ada soalan-soalan yang kita sedang mencari jawapan-jawapan yang terbuku dalam hati, harapnya dapatlah jawapan. Apa sahaja ingatan kita pada Allah, maka Allah akan mengingatkan kita kepada apa yang menyusahkan hidup kita, maka Allah akan permudahkan insya-Allah. Muslimin rahmati Allah sekalian, itu sahaja pada malam ni. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi dalam kuliah yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.